Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Farah Hazani binti Effendi dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Integrasi Nyanyian dan Pergerakan dalam Pembelajaran Sifat Wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pengenalan. Pembelajaran akidah adalah satu bentuk pembelajaran abstrak yang perlu dikuasai oleh murid dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Oleh itu, penggunaan pendekatan yang menarik perlu digunakan oleh guru pendidikan Islam agar dapat menarik minat murid mempelajari dan menguasai kandungan kurikulum dalam pendidikan akidah. Pendekatan didik hibur, yakni nyanyian dan pergerakan mudah terancang, dilihat dapat menjadikan pembelajaran akidah lebih menarik dan juga mudah untuk difahami. Abdul Rasid Jama'i dan Hasmah Ismail 2013, T 2015, Abdul Rasid Jama'i, Nurul Nadiah Razali dan Syamsuddin Othman 2016 menyatakan bahawa penggunaan pendekatan didik hibur dilihat mampu untuk membantu murid mengingati dan memahami sesuatu pelajaran dengan lebih baik. Hal ini kerana kebolehannya dalam menghasilkan pengalaman yang menyeronokkan kepada murid. Penggunaan pendekatan didik hibur juga berupaya untuk meningkatkan motivasi murid untuk belajar sekaligus berupaya untuk meningkatkan prestasi murid dalam pelajaran menurut Yahya dan Dayang Raini 2011 serta Abdul Rasid Jama'in dan Hasmah Ismail 2013. Fokus bagi kajian ini adalah untuk membantu murid mengenali sifat 20 wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Penguasaan murid dalam pelajaran 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dilihat dapat membantu murid untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, memantapkan jati diri sebagai seorang Muslim dan juga menjadi benteng kepada permasalahan akidah yang wujud pada masa kini. Permasalahan kajian. Murid kurang mahir dalam penguasaan kemahiran tulisan Jawi, yakni membaca dan juga menulis. Hal ini telah memberi kesan kepada penguasaan murid dalam subjek pendidikan Islam. Dapatan ini disokong oleh dapatan kajian yang dijalankan oleh Azman Wancik 1986, Awang Muhammad Arifin 1989, Sulaiman Ngah Ghazali 1990, Mustafa Yazid 1991 dan Nick Rosila 2007. Ketidakmahiran murid dalam kemahiran tulisan Jawi menyebabkan murid tidak dapat merujuk buku teks yang menggunakan tulisan Jawi sebagai medium penulisan. Pembelajaran bidang akidah pula adalah berdasarkan kepada pengetahuan abstrak. Oleh itu, murid tidak dapat mengaitkan pembelajaran tersebut dengan pengalaman sedia ada mereka. Penggunaan nasyid sifat 20 oleh kumpulan Raihan dilihat dapat membantu murid untuk mengingat susunan, tetapi tidak dapat membantu murid untuk memahami maksud sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dipelajari. Analisis yang dijalankan secara lisan dan pemerhatian terhadap jawapan murid dalam buku aktiviti telah menunjukkan beberapa kesalahan yang telah dikenal pasti seperti berikut. Yang pertama, murid tidak dapat menyebut sifat wajib dengan betul. Yang kedua, murid tidak dapat menyatakan maksud sifat wajib dengan betul. Yang ketiga, murid tidak dapat membezakan sifat wajib yang hampir sama, iaitu sama ada dari segi penulisan atau sebutan. Terdapat 3 objektif kajian dalam kajian tindakan ini. Yang pertama, mengenal pasti keberkesanan integrasi nyanyian dan pergerakan dalam membantu murid untuk mengingat 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengenal pasti keberkesanan integrasi nyanyian dan pergerakan dalam membantu murid untuk memahami maksud 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, mengenal pasti keberkesanan integrasi nyanyian dan pergerakan dalam membantu murid untuk membezakan maksud 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang hampir sama. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini adalah kajian tindakan. Kajian tindakan digunakan untuk membantu guru menambah baik amalan pengajaran guru di dalam kelas. Pelaksanaan kajian tindakan ini adalah diadaptasi daripada model kajian tindakan Kemis dan McTaggart, teori konstruktivisme Bowditch dan Tombari, teori kecerdasan pelbagai Howard Gardner dan pendekatan didik hibur KPM juga menjadi dasar kepada kajian tindakan ini. Hasil daripada pelaksanaan kajian tindakan ini dapat dikaitkan dengan pembelajaran abad ke-21, pembelajaran bermakna dalam teori belajar Ausubel dan peningkatan potensi menyeluruh murid meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek dalam falsafah pendidikan kebangsaan.
Slide 1 menunjukkan kerangka konseptual bagi kajian tindakan ini. Teori konstruktivisme Borish dan Tombari dan juga teori kecerdasan pelbagai Howard Gardner dipilih sebagai dasar untuk melaksanakan pendekatan didik hibur KPM. Pengkaji telah mengadaptasi model kajian tindakan Kemis dan McTaggart bagi kajian tindakan ini. Model ini mencadangkan 4 fasa bagi satu kitaran penuh. Fasa tersebut adalah fasa merancang, bertindak, memerhati dan juga merefleks. Kitaran kedua dilaksanakan oleh pengkaji kerana pengkaji telah mengenal pasti terdapat kelemahan semasa pelaksanaan proses intervensi. Pengkaji telah memperkenalkan lagu dan pergerakan secara serentak kepada peserta kajian. Hal ini telah menyebabkan sebahagian daripada peserta kajian tidak dapat menguasai intervensi yang dilaksanakan dengan sepenuhnya. Semasa melaksanakan proses kitaran yang kedua, pengkaji telah menukar strategi dengan mengasingkan nyanyian dan pergerakan. Setelah murid berjaya menguasai kedua-duanya secara berasingan, barulah pengkaji menggabungkan nyanyian dan pergerakan tersebut secara serentak. Hasil daripada pelaksanaan kajian tindakan ini menepati ciri-ciri pembelajaran abad ke-21, mematuhi ciri-ciri pembelajaran bermakna ausubel dan juga memenuhi keperluan falsafah pendidikan kebangsaan. Maklumat intervensi kajian tindakan. Guru telah membina satu lirik lagu yang bertajuk Kenali Sifat Allah yang mengandungi 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala beserta maksudnya. Melodi yang digunakan bagi menyanyikan lirik ini adalah melodi air pasang pagi. Jenis pergerakan yang digunakan pula dalam intervensi ini adalah pergerakan mudah dan terancang yang bersesuaian dengan sifat yang dipelajari. Pergerakan dilaksanakan sebagai rangsangan kepada murid untuk mengingat maksud sifat wajib bagi Allah yang disebut. Pemilihan peserta kajian. 30 orang murid tahun 2 cerdik yang di kelas yang diajar oleh pengkaji telah dipilih sebagai peserta kajian tindakan ini. Prosedur melaksanakan kajian tindakan. Pengkaji telah memaklumkan kepada pentadbir dan mendapatkan kebenaran sebelum melaksanakan kajian tindakan. Seterusnya, pengkaji telah memaklumkan kepada ibu bapa peserta kajian untuk mendapatkan kebenaran. Seterusnya, pengkaji juga menjalankan kajian tindakan semasa proses PDP di dalam kelas. 5 daripada 30 orang peserta kajian telah dipilih secara rawak sebagai responden untuk instrumen temu bual. Terdapat 2 instrumen yang digunakan dalam kajian tindakan ini. Yang pertama adalah ujian yang meliputi pra-ujian dan pasca-ujian. Ujian ini dibina menggunakan pendekatan didik hibur iaitu permainan cari kata dan juga padanan. Ujian ini dijalankan di dalam kelas semasa proses PDP selepas pelaksanaan intervensi. Ujian ini juga berfokuskan kepada 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala beserta maksudnya. Instrumen yang kedua adalah temu bual berstruktur. Terdiri daripada 12 soalan yang dirangka berdasarkan objektif kajian. Ianya dilaksanakan secara bersemuka dengan responden yang telah dipilih. Prosedur pengumpulan data. Guru menjalankan pra-ujian sebelum memperkenalkan intervensi kepada murid. Guru memperkenalkan intervensi kepada murid secara berperingkat iaitu nyanyian dan juga pergerakan terancang. Setelah murid menguasai intervensi, murid akan dinilai menggunakan pasca ujian. Seterusnya, guru akan mengenal pasti kelemahan dan merancang penambahbaikan. Guru juga akan mengulang proses ini dalam kitaran 2 dengan melaksanakan penambahbaikan. Setelah itu, guru menemu bual 5 orang murid yang dipilih secara rawak setelah selesai melaksanakan kitaran yang kedua. Prosedur penganalisisan data. Data dianalisis secara deskriptif dan analisis temu bual. Analisis deskriptif adalah dalam bentuk markah dan peratusan, manakala analisis temu bual melibatkan analisis transkrip verbatim yang dihasilkan daripada temu bual yang dijalankan. Penentuan tahap pencapaian murid dalam pra-ujian dan pasca-ujian adalah berdasarkan penilaian standard grade yang telah ditetapkan oleh KPM dalam aplikasi SAPS. Data dipersembahkan dalam bentuk jadual, graf dan juga gambaran. Dapatan bagi pra-ujian dan pasca-ujian. Berdasarkan analisis daripada pelaksanaan pra-ujian dan pasca-ujian, terdapat peningkatan yang positif sebanyak 90%. 96.7% peserta kajian berjaya menguasai kandungan pelajaran pada tahap yang cemerlang dalam pasca-ujian 2 berbanding hanya 6.7% pada pra-ujian. Jadual 1 menunjukkan perbandingan markah ujian yang diperolehi peserta kajian dalam pra-ujian, pasca-ujian 1 dan juga pasca-ujian 2. Dapatan bagi temu bual. Terdapat 3 tema yang telah dikenal pasti berdasarkan analisis temu bual yang telah dijalankan. Tema yang pertama ialah perasaan positif. Berikut merupakan verbatim yang diperolehi daripada hasil temu bual antara pengkaji dan juga responden. Semua responden menunjukkan perasaan positif dengan menggunakan perkataan suka dan seronok.
Tema yang kedua pula adalah kognitif. Berikut merupakan verbatim yang diperoleh daripada hasil temubual antara pengkaji dan juga responden. Semua responden bersetuju menyatakan bahawa penggunaan nyanyian dan pergerakan dapat membantu mereka untuk ingat dan faham tajuk yang dipelajari. Tema yang ketiga pula adalah perbezaan maksud sebutan. Berikut merupakan verbatim yang diperolehi daripada hasil temubual antara pengkaji dan juga responden. Semua responden menyatakan bahawa penggunaan pergerakan memudahkan mereka untuk membezakan maksud sebutan bagi setiap sifat wajib bagi Allah. Ada juga responden yang menyatakan kalau dengan sebutan sahaja dia tidak dapat mengingat maksud sifat wajib. Tetapi apabila disebut serta diiringi dengan perbuatan, responden dapat mengingat maksud bagi sifat wajib tersebut. Perbincangan. Penggunaan integrasi teknik nyanyian dan pergerakan dapat melahirkan perasaan positif dalam diri murid semasa belajar. Hal ini disokong oleh Abdul Rasid Jamain et al. 2016 yang menyatakan bahawa penggunaan teknik didik hibur sangat penting untuk menghasilkan pembelajaran yang menyeronokkan. Yang kedua, penggunaan integrasi nyanyian dan pergerakan mudah dapat meningkatkan tahap kognitif murid, membantu murid memahami dan mengingati 22 sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatan kajian ini selari dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh Siti Solehah 2015, Muhammad Alif Razwan dan Salimah 2018 dan Nur Zira 2019 yang menyatakan bahawa penggunaan teknik didik hibur dapat membantu meningkatkan daya ingatan terhadap topik yang dipelajari. Yang ketiga, penggunaan integrasi nyanyian dan pergerakan mudah dapat membantu murid untuk membezakan sebutan dan maksud 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang hampir sama. Hal ini disokong oleh dapatan kajian yang dijalankan oleh Golding et al. 2016 yang menyatakan bahawa pergerakan memberi sokongan yang melibatkan pelbagai deria untuk meningkatkan ingatan, menyokong pemahaman konsep silang kurikulum dan mempercepatkan pembelajaran. Kesimpulan, guru perlu bersikap kreatif dan inovatif dalam memilih pendekatan yang bersesuaian dengan keperluan psikologi pembelajaran murid pada masa kini. Guru juga perlu berusaha untuk menambah pengetahuan tentang pendekatan pedagogi yang terkini dan menjalankannya di dalam kelas. Seterusnya, cadangan kajian lanjutan bagi kajian tindakan ini. Yang pertama, melaksanakan integrasi nyanyian dan pergerakan mudah dan terancang dalam tajuk lain dalam bidang akidah ataupun bidang lain dalam pendidikan Islam. Yang kedua, melaksanakan integrasi nyanyian dan pergerakan mudah dan terancang dalam mata pelajaran lain seperti bahasa Arab bagi membantu murid menguasai perkataan-perkataan baharu. Dan yang ketiga, menggabungkan integrasi nyanyian dan pergerakan mudah dengan teknik didik hibur yang lain seperti permainan sama ada secara maujud atau juga secara atas talian, seperti permainan dancing mat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.